Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kuliah khas. Itulah tajuk kita untuk membahaskan berkenaan dengan Ramadan dan iman. Jadi itulah ulang kaji isu berkenaan dengan iman. Yang mana kita sedia maklum kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini dan bulan yang Nabi SAW meletakkan syarat untuk kita mendapat pengampunan dosa, iaitulah syaratnya iman. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi begitulah juga dalam hadis yang lain dengan lafaz yang berbeza, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan mendirikan malam Ramadan, yakni dengan solat, dengan qiyam, dengan tarawih, dengan bacaan Quran, menghidupkan malam Ramadan juga dengan syarat iman, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan akan ganjaran dan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampunkan dosa-dosanya yang sebelum. Baik, jadi syarat untuk mendapat pengampunan dalam bulan Ramadan ialah syarat yang pertama imanan, iaitu perlu beriman. Dan bila disebut tentang iman, maka kita kena tahu apa maksud iman. Apa maksud iman dan apakah kita kata yang kita perlu tahu tentang isu berkenaan dengan iman ni, dan apa yang perlu kita pegang berkenaan dengan isu berkenaan dengan iman, dan apa perkara yang dapat menambahkan keimanan dan apa perkara yang dapat mengurangkan keimanan, atau adakah iman kita ini tidak bertambah dan tidak berkurang, dan bagaimana kita nak memahami realiti yang kita lihat pada hari ini di kalangan umat Islam yang banyak berlaku pelanggaran dan juga banyak berlaku kita kata perkara-perkara yang jelas berbentuk kekufuran, dan juga yang perkara yang dapat merosakkan iman, yang dapat membatalkan iman dan sebagainya. Dan apakah kita sudah bersedia untuk menghadapi perkara-perkara tersebut yang kita lihat pada setiap hari, saban hari ianya bertambah, dengan kita melihat bagaimana orang-orang Islam sendiri mempermainkan agama, bersenda gurau dalam isu-isu berkaitan dengan agama Islam, berbangga dengan maksiat, berbangga dengan perkara-perkara yang jelas ada larangan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, terjebak di dalam kesyirikan yang jelas, syirik akbar misalnya, syirik di dalam amalan, dan pelbagai perkara yang kalau kita lihat hari ini, yang kita lihat pada di sekeliling kita pada hari ini, sebenarnya berhajatkan kepada ilmu dan berhajatkan kita untuk sentiasa mengulang kaji dan sentiasa mempelajari asas-asas berkenaan dengan iman, dan juga perkara-perkara ataupun isu-isu yang berkenaan dengannya. Baik, jadi kuliah kita pada pagi ini kita memang nak buat ulang kaji lah, ulang kaji isu berkenaan dengan iman. Jadi bila sebut ulang kaji ni, perkara yang kita dah sedia maklum dan kita dah pelajari dalam kelas-kelas. Mungkin maksudnya kelas-kelas yang diadakan di dalam, bukan merujuk pada kelas ana lah, kelas-kelas asatizah yang lain,
mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang iman, berkenaan dengan iman, dan perkara yang berkenaan dengan isu berkenaan dengan masail iman dan seangkatan dengannya. Baik. Jadi kita nak bincangkan tentang yang pertama sekali, iaitulah takrif iman. Kita nak lihat takrif iman. Bahkan sebenarnya ulang kaji kita ni lebih pada terfokus pada takrif iman ini dan apa yang berkaitan dengan isu berkenaan dengan takrif ni. Baik. Jadi pertama sekali kita kena faham takrif iman ini iaitulah yang disebutkan oleh ulama salaf, iaitulah iman itu qaulun wa amal. Kita selalu dengar kan, al-iman qaulun wa amal. Itu yang takrif yang paling tepat dan yang paling masyhur di sisi salaf. Dan takrif yang paling ringkas, al-qaulu wal amal. Qaulun wa amal. Sebagaimana dalam, kalau kita tengok dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahawasanya Imam Al-Bukhari tidak akan ambil hadis, tidak akan berguru dengan ulama yang tidak mengatakan, tidak mentakrifkan iman itu adalah qaul wa amal. Qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan, amalan. Baik. Jadi kalau kita tengok, ini merupakan pendapat keseluruhan salaf. Maksudnya takrif ini adalah takrif yang dinukilkan daripada seluruh majoriti salaf dan dinukilkan ijma' oleh Abu Hatim, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya. Maksudnya apa takrif iman? Iman itu qaulun wa amal, perkataan dan amalan, ini adalah ijma'. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya. Baik, gambaran takrif ini juga diakui oleh golongan Al-Wa'idiyah. So Al-Wa'idiyah ni apa? Kita ulang kaji balik. Al-Wa'idiyah ni mereka yang hanya mengambil nas-nas al-wa'id, nas-nas ancaman dan nas-nas amaran. Mereka yang ambil dalil-dalil yang berbentuk al-wa'id, bentuk ancaman, seperti golongan Khawarij, Mu'tazilah, Zaidiyah dan Ibadiyah. Namun berbeza sama sekali dengan hakikat. Maksudnya golongan seperti Khawarij, Al-Wa'idiyah ni, dia punya nama yang menghimpunkan semua ahli bid'ah ataupun kelompok yang menyeleweng daripada jalan sunnah, yang hanya mengambil nas-nas al-wa'id, nas-nas ancaman. Siapa yang buat maksiat, dia akan masuk neraka. Itu dia punya nas, contoh. Kan? Barang siapa yang membunuh, dia akan kekal dalam neraka. Jadi dia orang pun ambil nas tu. Barang siapa buat dosa, maka dia akan masuk neraka. Dia orang pun ambil nas tu. Baik, itu gambaran umum lah nak bagi tahu maksud al-wa'idiyah. Baik. Maksudnya takrif iman, al-iman al-qaulu wal amal, ini juga diakui oleh sebahagian golongan al-wa'idiyah. Mereka pun ambil perkataan ni, al-qaul wal amal. Tetapi dari sudut hakikat yang dimaksudkan pada takrif tersebut berbeza sama sekali. Sebab itu kita jangan terpedaya dengan lafaz yang diakui oleh ahli bid'ah. Kita kena tahu apa hakikat di sebaliknya. Maksudnya bila kita sebut tentang iman itu al-qaulu wal amal, qaul wa amal, perkataan dan amalan. Baik, boleh jadi ada tak golongan ahli bid'ah yang cakap benda yang sama? Ada. Mereka mengakui pada lafaznya, ya, iman itu perkataan dan amalan, al-qaulu wal amal. Tetapi dari sudut hakikat mereka berbeza. Sebab maksudnya dari sudut hakikat tu kita akan tengok nanti takrifan, makna. So sama sekali berbeza. Sebab itu kita sentuh pertama sekali golongan Al-Wa'idiyah ni, kerana dia memang antara golongan yang pertama yang wujud, yang muncul, yang ada masalah dalam masalah pentakrifan iman, ataupun dalam bukan masalah pentakrifan, masalah dalam memahami takrif iman. So kita kena faham. Baik, dia orang akui juga iman al-qaulu wal amal, tetapi hakikatnya kita akan tengok nanti apa yang mereka maksudkan itu berbeza sama sekali. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, kita kena faham ada juga takrif yang ditakrifkan oleh Murji'ah dan juga kelompoknya. Apa maksud Murji'ah? Yakni secara umumnya Murji'ah adalah golongan yang berpandangan iman itu perkataan tanpa perbuatan. Al-iman al-qaul bila amal.
Iman itu perkataan tanpa amalan. Maksudnya iman itu cukup dengan perkataan, tak perlukan amalan. Baik, ini pendapat Murji'ah dan seluruh kelompoknya. Seluruh kelompok Murji'ah. Yang kita akan tengok ni apa contoh-contoh kelompok dia. Yang kita tak akan bincanglah secara spesifik kelompok-kelompok tu kerana dia akan makan masa. Tapi kita sebut secara umum, secara ringkas. Baik. Yang penting kita nak tahu ahli sunnah. So yang first tadi tu iman, qaulun wa amal, ni ahli sunnah. Tapi ahli bid'ah macam Khawarij, golongan Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah, Zaidiyah, Ibadiyah. Apa benda Ustaz? Zaidiyah, Ibadiyah, apa benda Mu'tazilah? Baik, yang tu tak, maksudnya kita nak bahas satu-satu tu apa panjang, tapi kita ringkaskan. Khawarij golongan yang kita kata mereka yang dalam konteks perbahasan kita ni dalam masalah iman, mereka yang apa kita kata yang menjadikan menafikan al-iman mutlaqul iman daripada pelaku dosa besar. Apa maksud mutlaqul iman? Maksudnya mereka menafikan al-imanul mutlaq. Mereka menafikan iman yang mutlak terhadap pelaku dosa besar. Maksudnya usul iman, asas iman yang ada pada seorang Muslim, mereka nafikan bila seorang Muslim itu terjebak di dalam dosa besar. So dia orang keluarkan terus daripada Islam. Siapa yang minum arak, kafir. Itu secara umumnya lah Khawarij. Walaupun tak semua Khawarij yang berpandangan macam tu, ada lagi perbahasan yang panjang. Tetapi kita secara umumnya kita faham itulah Khawarij. Kan? Maksud siapa yang berpandangan dengan sedemikian, maka dia Khawarij. Maksudnya pelaku dosa besar dinafikan iman, mutlaqul iman. Dinafikan mutlaqul iman ni kita akan bincang nanti last sekali. Apa maksud dia? Itulah apa? Iman yang asas ataupun usul iman. Maksudnya senang nak cerita, siapa yang buat dosa besar dia terus kafir. So menafikan terus iman. Tak ada langsung iman. Kan? Itu Khawarij. Kan? Mu'tazilah samalah. Tetapi dia ada beza dari sudut, beza Mu'tazilah dan Khawarij ni dari sudut nasib dia di akhirat. Nasib pelaku dosa besar tu di akhirat. Itu dia yang dia beza. Tapi secara umumnya mereka sepakat lah. Maksudnya macam yang kita sebut yang tadi. Orang yang buat dosa besar dia kafir tu. Zaidiyah dan Ibadiyah pun lebih kurang sama. Baik, itu yang kita kena faham lah maksudnya. Ada golongan yang menyeleweng dalam isu ini. Sebab kita akan tengok nanti sebab apa. Baik. Dan Murji'ah pula. So Murji'ah ni mereka yang kata iman itu perkataan tanpa perbuatan. Maksudnya senang nak faham, buatlah macam mana amalan sekalipun ataupun tak ada amalan, maka kalau dia percaya ataupun dia ada tasdiq dan juga ada ma'rifah, maka dia beriman. Dia mempercaya, dia percaya saja Tuhan wujud ataupun dia tahu Tuhan wujud, okey, cukup dia beriman. Tak perlu amalan pun tak apa. Atau buatlah amalan apa pun sekalipun, tak mudarat iman dia. So ini semua pendapat Murji'ah. Baik. So, kita fahamlah dalam konteks ni kita nak maksudkan Murji'ah ni mereka yang menafikan amalan daripada perbuatan. Dan kita tengok pembahagian dia nanti. Baik, takrif lain bagi iman yang selalu kita dengar itulah al-iman ni tasdiqu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bima'siyati atau bita'ati syaitan. Baik. Atau bima'siyatir rahman. Baik. Iman itu ialah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, ini diucapkan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. So ini yang takrif yang selalu kita dengar kan. Baik. Baik, kemudian apa maksud iman itu perkataan dan perbuatan? Saya kita sebut kan, al-iman, al-qawlu wal amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Apa maksud dia? Kan? Supaya kita jelas perbezaan kita dengan Khawarij dan Murji'ah tadi. Baik. Maksudnya iman itu terbentuk dengan 4 perkara. Al-qawlu wal amal. 2 je, mana 4? Baik, kita akan tengok macam mana cara kita nak faham maksud dan takrif iman. Baik, al-qaul terbahagi kepada 2, al-amal terbahagi kepada 2.
So dia jadi 4. So dia double. Kan? Maksud iman tu terbentuk dengan 4 perkara. Maksudnya pertama qaulul qalb, yakni perkataan hati. Perkataan hati. Maksudnya tasdiq, pembenarannya, keyakinannya. Ha? Keyakinannya apa dia akan apa? Keyakinannya akan kepada Allah, keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qadar yang baik ataupun yang buruk. Jadi kita kata apa? Qaulul qalb, yang ini perkataan hati. Ha? Perkataan hati. Jadi itu bahagian yang pertama. Maksudnya bila kita kata al-iman, al-qaulu, yang pertama kita kena faham al-qaul di situ perkataan, iaitulah perkataan hati. Al-qaulu, qaulul qalb. Ha? Perkataan hati. Baik. Yang pertama qaulul al-qalb. Perkataan hati. Baik, yang berikutnya, yang kedua, amalul qalb. Kan? Amal, yakni amalan hati. Iaitulah kecintaan kepada Rabb, kepada Tuhan, pengharapan kepadanya, ketakutan dan apa yang bercabang daripada amalan-amalan hati. Apa yang terbit daripada amalan-amalan hati seperti al-khauf, wal-raja, al-mahabbah, lagi tawakal, sidqu, dan selainnya. Semualah amalan-amalan hati yang dibincangkan dalam apa dia, tazkiyatun nafs atau ilmu berkenaan dengan rawatan hati. So amalan-amalan hatilah, kan. Baik, itu amal al-qalb. Yang yang kedua. Yang ketiga qaulul lisan. Balik-balik yang balik pada takrif yang pertama, al-qaul. Qaul yang ketiga iaitulah qaul al-lisan. Perkataan lisan. Maksud perkataan lisan, ucapan dan perkataan dan dengan kalimah Islam. Serta pengamalan ibadat-ibadat yang tertumpu pada lisan. Apalah amalan dan ibadat yang tertumpu pada lisan seperti azkar, zikir-zikir, yang berbagai bentuk, yang berbeza dan juga dan berjenis-jenis lah, zikir-zikir lah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Maksudnya kita kata dia adalah apa? Dia adalah apa dia, amalul qaulul lisan. Qaulul lisan. Contoh lain macam qaulul lisan ni apa? Syahadah, 2 kalimah syahadah yang nak menentukan seorang tu masuk Islam atau tak. Kemudian zikir dalam solat, zikir sunat, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang diungkapkan dengan lisan, semua tu termasuk dalam qaulul lisan. Kan? Qaulul lisan, perkataan yang baik, semuanya adalah balik kepada qaulul lisan. Kemudian yang keempat iaitulah amal jawarih, amalan anggota badan. Ni makruflah, kan, seperti solat, zakat, puasa, haji dan seluruh ibadat dan muamalat yang makruf, yang diperintahkan dalam Islam, yang diperintahkan kita untuk menggunakan anggota badan kita. Baik, inilah kita kata apa, bahagian iman, 4 perkara yang kita kata terbentuknya iman. Itu maksud al-qaulu wal amal. Itulah perkataan dan amalan. So bila kita sebut al-iman, al-qaulu wal amal, ini maksud dia. Al-qaulu qaulul qalb, al-amalu amalul qalb, qaulul lisan, al-amalu bil jawarih, ataupun al-amal al jawarih. So dia mesti perkataan dengan hati, qaulul qalb, maksudnya tasdik, pembenaran, keyakinan akan rukun iman. Kemudian amalul qalb, yakni amalan hati, yang apa yang bersangkut dengan hati dan amalan. Qaulul lisan, perkataan lisan, ucapan, perkataan yang dengan kalimah Islam, pengamalan ibadat-ibadat yang tertumpu pada lisan. Amalul jawarih, anggota, yang amalan yang dilaksanakan dengan anggota badan. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa beza antara ta'rif salaf dan al-wa'idiyah?
Jadi kita dah sebut tadi takrif salaf ni merujuk kepada ahli sunnah lah, ahli sunnah. Jadi ana gunakan lafaz salaf. So salaf kat sini maksudnya ahli sunnah. Maksudnya sebab ahli sunnah ni orang yang berpegang teguh dengan jalan salaf, jalan salafus soleh. Jadi kita ringkaskan dengan salaf je lah kan. Baik, jadi apa beza antara takrif ahli sunnah dan al-wa'idiyah? Al-wa'idiyah tadi apa? Khawarij, Mu'tazilah, Ibadiyah, Zaidiyah tadi. Dan seangkatan dengannya lah, semua yang berpandangan seperti mereka. Baik, bezanya bagi al-wa'idiyah, hilangnya satu bahagian iman melazimkan hilangnya keseluruhan bahagian iman. Bagi al-wa'idiyah, hilangnya kita kata apa? Keseluruhan bahagian iman. Ataupun satu bahagian iman, satu juzuk iman melazimkan hilangnya keseluruhan bahagian iman. Sedangkan di sisi ahli sunnah boleh jadi iman itu hilang keseluruhannya sebagaimana orang yang meninggalkan solat contoh. Orang yang tinggalkan solat secara keseluruhannya, maka boleh jadi dia akan hilang keseluruhan iman. Maksudnya dia jatuh kafir. Kan? Itu ahli sunnah kan. Tapi boleh jadi juga hanya hilang kamalul wajib, maksudnya hilang satu juzuk. Tadi yang orang yang tak solat tadi dia telah meninggalkan satu juzuk daripada agama, solat. Tapi dia boleh menyebabkan dia hilang seluruh bahagian iman. Maksudnya dia kafir. Dia tak ada seluruh bahagian. Tetapi boleh jadi juga dia hanya satu bahagian yang hilang yang dia tak amalkan. Tak menatijahkan keseluruhan iman dia tu akan hilang juga. Contohnya hilang kamalul wajib, kesempurnaan iman yang wajib seperti birrul walidain. Contohnya orang yang meninggalkan birrul walidain, dia tak jatuh kafir. Kan? Tapi dia berdosa besar. So maksudnya dia tinggalkan satu juzuk dalam iman, tak menatijahkan seluruh bahagian iman tu hilang. Macam solat tadi. Ada kan macam contoh macam orang yang tinggal birrul walidain. Ataupun orang yang tinggalkan imatatul adza anit tariq, dia tak buang duri kat jalanan. Dia kafir ke? Hilang ke bahagian iman keseluruhannya? Tak. Dia hanya hilang satu bahagian. Dia tak ada satu bahagian tu tapi tak menafikan bahagian lain masih ada. Tu maksud dia. Contoh yang lain, wa tabassumu wajhika fi wajhi akhik. Tabassumuka ataupun tabassum wajhika li wajhi akhik. Kita senyum dekat saudara kita. Kita senyum dekat saudara kita. Itu satu cabang iman. Betul tak? Adakah bila kita tinggalkan perbuatan tersebut menyebabkan hilang semua iman kita? Tak kan? Maksudnya tak sampai jatuh kafir. Maksudnya boleh jadi orang tu dia tak mood dia tak baik kan. Kemudian dia tak senyum dekat saudara dia sebab ada sebab-sebab itu. Tapi tak menyebabkan dia jatuh kafir. Tak menyebabkan iman dia tu hilang semuanya. Itu maksud dia. Boleh jadi juga hilang kamal mustahab tadi. Kita contoh tadi macam hilang duri di jalanan. Itu dipanggil kamalul mustahab. Kesempurnaan yang bersifat mustahab, yang sunat. Yang dia tak sampai tahap wajib. Kan? Inilah perbezaan Jauhari yang menatijahkan bid'ah bagi al-wa'idiyah. Kerana mereka menafikan iman secara keseluruhan bagi pelaku dosa besar. Dan memastikan pelakunya kekal dalam neraka. So ini beza sebab tu puncanya kerana beza kefahaman tu. Beza kefahaman terhadap takrif tadi adalah berbeza. Antara salafus salih, antara ahli sunnah dan al-wa'idiyah di kalangan khawarij dan mu'tazilah tadi. Sebab mereka beranggapan kalau hilang satu juzuk maka hilang kesemuanya. Sedangkan ahli sunnah tak semestinya hilang satu juzuk akan menyebabkan hilang keseluruhan iman. So perlu dilihat pada tahap kesempurnaan tu, adakah kesempurnaan dia bersifat wajib atau bersifat mustahab. Kemudian dilihat juga apakah perkara itu boleh menafikan terus usulul iman, akan menafikan terus iman secara asalnya ataupun hanya menafikan kamal al-iman, kesempurnaan iman. Baik. Jadi itu beza yang kita perlu tahulah. Baik, yang berikutnya kita nak tengok apa kepentingan kita mempelajari tentang isu-isu iman ni. Baik, kenapa kita kena sentiasa refresh dan sentiasa ulang kaji tentang isu-isu iman ini? Kerana pertama, Allah menjadikan paksi kebahagiaan dunia dan akhirat pada iman.
kerehatan jiwa dan kebahagiaan dunia serta kenikmatan syurga keseluruhannya berkait dengan iman. Ini bermaksud mengetahui makna iman, batasannya dan hukum hakamnya termasuk perkara yang sangat penting. Dan kita bila baca Quran, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman. So Allah Ta'ala jadikan iman itu sebagai apa? Paksi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Allah Ta'ala khabarkan, khabar gembira, janjikan syurga untuk orang-orang yang beriman. So iman ni adalah paksi bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kerehatan jiwa dan kebahagiaan dunia serta kenikmatan syurga. Semuanya dikaitkan dengan iman. Maksudnya kita kena tahu tentang iman, batasan dan hukum hakamnya, dan ini sangat penting. Baik, antara khilaf yang terawal berlaku dalam umat ini adalah dalam masalah iman. Munculnya kelompok Al-Wa'idiyah tadi, Khawarij dan Mu'tazilah, kemudian Murji'ah. Kemudian khilaf ini sampai ke tahap berlakunya pertumpahan darah antara kaum muslimin. Kesan khilaf ini dapat dirasai oleh umat Islam sehingga ke hari ini. Wallahul musta'an. So kita tengok hari ini, sebab apa adanya golongan yang meremehkan maksiat. Adanya golongan yang meremehkan maksiat, meremehkan kekufuran, meremehkan kesyirikan. Sebab apa? Dia adalah rentetan daripada munculnya bid'ah yang terawal. Bid'ah berkenaan dengan iman. Bid'ah berkenaan dengan penamaan iman ataupun takrifan iman. Itulah pada awalnya keluar munculnya kelompok Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah. So dia makin berkembang sampailah zaman kita sekarang, kita dapat lihat kesan dia. Kesan dia sangat bahaya. Dan kesan dia kita tengok hari ini, adanya golongan yang ekstrim, kedua-duanya ekstrim, dan bentuk ekstrim tu berbezalah. Sama ada ekstrim dari sudut mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, dan mereka yang menghalalkan darah, bermudah-mudahan dalam menghalalkan darah, seperti golongan Khawarij yang memberontak dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ini dengan adanya kumpulan-kumpulan pelampau dalam agama Islam yang bertindak dengan hawa nafsu, bunuh orang, bom sana bom sini. Jadi itu satu kesan kita tengok, dia punya kesan daripada perselisihan ini. Begitulah juga di sana adanya golongan yang bermudah-mudah dengan agama, seperti golongan Murji'ah yang bila dia buat maksiat dia tak rasa berdosa, dia berbangga dengan maksiat lagi. Kemudian itulah yang lebih dahsyat, ataupun dia beranggapan bahawasanya iman itu dalam hati saja. Jangan sibuk, jangan jaga tepi kain orang. Saya buka aurat tapi hati saya baik, dan macam-macam. Kita tengok kesan-kesan dia yang sangat banyak. Orang yang memperlekehkan agama Islam, orang Islam sendiri mempermainkan hukum hakam, bersenda gurau, buat lawak dengan agama, buat lawak dengan benda-benda berkait dengan Al-Quran, berkait dengan syariat, dipermainkan. Dan kita tengok banyak, dan makin hari makin bertambah kerana kejahilan. Itu kita tengok kan hakikat dia, realiti. So kesan khilaf ni kita dapat rasa sampai sekarang kan. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Di sebab itu umat Islam kena terus mempelajari tentang isu-isu iman. Belajar dengan penuh, dengan bersungguh-sungguh, dengan serius, bukan hanya semata-mata belajar hanya teori, kemudian disesatkan oleh bid'ah-bid'ah ataupun pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada bid'ah dan kesyirikan dan seangkatan dengannya. Baik. Kemudian adakah salaf bersepakat dalam ibarat iman? So ini satu persoalan. Adakah salaf bersepakat dalam ibarat iman? Baik. Secara umumnya mereka, yakni salafus salih, ni golongan yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang Allah redha dan Allah Taala puji mereka dalam surah At-Taubah ayat 100. Begitulah juga Nabi SAW menyebutkan kebaikan mereka. Mereka adalah sebaik-baik kurun. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup di kurunku, iaitulah para sahabat, kemudian mereka yang datang kemudian tabi'in dan sebagainya. Baik, itu maksud salaf yang kita
maksudkan tadi. Baik, secara umumnya mereka bersepakat mengibaratkan iman sebagai perkataan dan perbuatan yang kita sebutkan tadi al-qaulu wal amal. Sebahagian mereka seperti Imam Al-Ajuri, yang ni kita sebut sebahagian mereka ni sebahagian ulama yang ikut jalan mereka, ada seperti Imam Al-Ajuri dan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mentakrifkan iman dengan ibarat yang kita sebut yang ketiga tadi, pembenaran dengan hati, perkataan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Tapi takrif ini walaupun ianya sudah jelas, akan tetapi ia tidak setepat takrif yang dikemukakan oleh jumhur salaf. Kerana takrif ini hanya mengikat amalan dengan anggota badan dan mengabaikan amalan hati. Sebab apa takrif yang kita sebut yang ketiga tu sebenarnya dia masih lagi ada kurang. Yang kita selalu sebut al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman. Itu masih lagi ada kekurangan dari sudut mengabaikan amalan hati. Tapi sebenarnya dia bergantung jugalah kita sejauh mana kita tengok pada takrifan tu. Kalau kita faham takrif tu dengan takrif yang balik pada 4 komponen penting atau 4 perkara penting yang dibina iman yang kita sebutkan tadi, al-qaulu qaulul qalb, al-amalul qalb, kemudian qaulul lisan, kemudian al-amalu bil jawarih. Al-mujarrih, 4 perkara yang kita dah sebutkan tadi. Apa dia yang kita tengok balik bagi mereka yang apa dia baik, kejap Okey, yang tadi tu, iman itu keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan. Okey. Yang ni tadi kan. Baik, kemudian kita tengok apa? Ni yang 4 tadi. So dibalik-balik pada pengetahuan kita terhadap 4 perkara ni. So kalau kita isbatkan 4 perkara ni dalam takrif yang ketiga, ketiga takrif yang panjang tu, bukan takrif yang al-qaulu wal amal saja, maka kita takkan ada masalah lah kita kan. Tapi masalahnya bila kita tak tahu tentang pembahagian ataupun 4 takrif atau 4 bahagian atau 4 perkara yang dibentuknya iman atau bentuknya entiti iman itu. Baik, balik pada perbahasan kita tadi, iaitulah apa, ada kesalah bersepakat dalam ibarat iman. Dan sebab itu kita kata takrif yang masyhur di kalangan jumhur ulama salaf, al-iman al-qaul wal amal, itu sebenarnya takrif yang paling tepat sebab dia merangkumi 4 perkara yang kita sebutkan tadi. 4 perkara yang disebutkan adalah asas ataupun perkara yang perlu ada untuk membentuk makna iman tu. 4 perkara yang kita sebut al-qaulu, qaul perkataan tu bukan perkataan lisan saja, perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan kan. Itu yang difahami. Baik. Kemudian kita tengok pada apa makna iman di sisi Murji'ah. Sebab kita dah sebut tadi Murji'ah ni antara sebab apa kita kena fokus pada Murji'ah ni, sebab dia antara golongan yang paling ramai pada zaman sekarang. Berdasarkan apa yang kita lihat. Baik, iman di sisi seluruh kelompok Murji'ah adalah perkataan tanpa amalan. Akan tetapi mereka berbeza pendapat dalam menentukan kadar yang cukup untuk merealisasikan penyifatan iman kepada 3 pendapat. So mereka pun ada perbezaan dari sudut apakah kadar yang cukup untuk berhak untuk disifatkan seseorang itu sebagai beriman. So kepada 3 pendapat. Yang pertama, iman itu ibarat dari perkataan hati dan perkataan lisan. Maksudnya pembenaran dengan hati dan perkataan dengan lisan. Ini merupakan pendapat Murji'atul Fuqaha. So dia macam ahli sunnah juga. So dia kata iman tu ibarah. Ini ibarat dari perkataan hati dan perkataan lisan. Maksudnya pembenaran dengan hati dan perkataan dengan lisan. Dan ini merupakan pendapat Murji'atul Fuqaha, yang merupakan pendapat masyhur Imam Abu Hanifah. Dan diungkapkan juga oleh pengarang At-Tahawiyah, itulah Imam At-Tahawi, namun diselisihi oleh syarahnya, pensyarahnya itu Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah. So ini perbahasan dia panjanglah berkenaan dengan Murji'atul Fuqaha. Tetapi secara ringkasnya, Murji'atul Fuqaha ini tetap dibantah oleh ulama-ulama salaf. Contohnya macam Imam Abu Hanifah ada masalah sedikit dalam kita kata takrifan iman itu. Maksudnya mereka menyatakan ibarat dari perkataan hati dan perkataan lisan.
Dan kita akan tengok nanti kenapa ulama salaf membantah hal ini. So, tetapi kita kena faham ini adalah satu kesalahan ataupun ketergelinciran yang berlaku pada Imam Abu Hanifah yang tidak berhak untuk kita kata dia adalah, kita tak boleh kata dia seorang pelaku bid'ah, sedangkan dia adalah imam. Dia adalah, tetapi kita kena adil lah, maksudnya apa yang salah tetap salah lah. Apa yang salah tetap salah. Maksudnya dari sudut ini kita kena tengok kita kata kerana mereka, kita akan tengok kenapa mereka, apa yang salahnya kat sini, sedangkan nampak macam sama dengan ahli sunnah tadi. Sama macam yang salaf tetapkan, perkataan dan amalan. Cuma mereka membataskan perkataan hati dan perkataan lisan. Itu dia masalah dia. So dia tak elaborate makna tadi pada 4 perkara tadi. Dia tak bahagikan perkataan ataupun perkataan hati dengan apa dia anggota badan. Dia tak sifatkan perkataan amalan al-jawarih, amalan. Dan amalul jawarih tu hanya dia jadikan syarat. Dia tak dimasukkan dalam penamaan iman. Itu jadi masalah. So, masalah dia sekarang ni bila dia orang keluarkan amalan anggota, amalul jawarih tadi, mereka keluarkan daripada penamaan iman. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Tetapi dia punya tahap, dia taklah kita kata bid'ah yang berlaku ini tidaklah sama tahap dengan bid'ah yang berlaku pada kelompok-kelompok yang lain kita akan bincangkan. Yang kedua, iman itu hanyalah perkataan lisan. So, sebab itu murji'ah fuqaha ni tetap ditahzir oleh ulama salaf terawal. Sebab dia murji'ah fuqaha punya pendapat ni dia akan membawa kepada murji'ah yang lebih dahsyat, iaitu wulatul jahmiyah ataupun wulatul murji'ah. Murji'ah yang melampau lah, kita akan tengok nanti. Baik, yang kedua, iman itu hanyalah perkataan lisan. Ini pendapat Al-Karamiyah. Dan ini juga merupakan pendapat yang batil kerana melazimkan iman bagi orang munafik. So bila kita kata iman itu hanya perkataan lisan, batil lah. Maksudnya orang munafik yang Allah Ta'ala cela dalam Quran tu semua beriman. Kan? Sebab mereka kata amanna. Wa minan nas yaqulu amanna. Dia maksud ada mengatakan kami beriman. So orang munafik beriman lah. So jadi masalah. Sebab itu kita kata pendapat tu batil. Yang ketiga, iman itu perkataan hati. Maksudnya adakah ia merujuk tasdiq, pembenaran hati, atau makrifah, pengetahuan hati? Kat sini ada perbezaan. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ni siapa? Mereka yang menisbahkan pengikut atau mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Sebut Asy'ariyah. Dan Maturidiyah, mereka yang dinisbahkan kepada, mereka yang menisbahkan diri kepada sebagai pengikut Abu Mansur al-Maturidi. So ni majoriti orang zaman sekarang lah, ataupun lebih spesifik lagi di Malaysia yang menisbahkan diri mereka kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik. Jadi iman itu perkataan hati. Maksudnya bagi mereka tasdiq, pembenaran hati, dan ia juga merupakan pendapat Syiah Imamiyah. So kat sini Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dia sama dengan qaul Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah pun mengatakan iman itu perkataan hati. Perkataan hati di sini merujuk kepada tasdiq, pembenaran. Baik. Kemudian yang berikutnya, Jahmiyah dan Salihiyah. Jahmiyah dan Salihiyah, mereka mengatakan iman itu hanyalah makrifah. So ni balik pada perkataan hati tadi. Perkataan hati ditakrifkan oleh mereka sebagai makrifah, pengetahuan hati. Dan ini merupakan pendapat yang paling rosak sekali kerana melazimkan lazim yang batil. Seperti apa? Yang pertama, Fir'aun dan kaumnya adalah mukmin kerana mereka mengetahui kebenaran Nabi Musa AS. Kan? Kerana dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Dalam surah Al-Isra ayat 102. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. So maksudnya Nabi Musa kata dekat Firaun dah tahu. Firaun dah tahu
bahwasanya apa yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah benar. So maksudnya kalau kita ikut takrifan Jahmiyah dan Salihiyah ni, maksudnya Firaun tu beriman lah sebab dia tahu kebenaran Nabi Musa. So masalah. Yang kedua, Abu Talib juga seorang mukmin kerana dia mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini datang di macam mana orang yang zaman sekarang ni, golongan sufi melampau, Syiah, dia kata apa? Abu Talib tu beriman. Kat sini dia punya point dia, kat sini dia punya starting point dia. Sebab mereka beranggapan iman tu hanya ma'rifah. Cukup orang tu tahu, kenal Allah, yakin Nabi Muhammad tu benar, okey dia beriman. Tak beramal, tak ikut ajaran Nabi, tak ikut perintah Allah pun tak apa. Buat kekufuran pun tak apa. Yang penting dia tahu. Itu balik tak makrifah. Asy'ariyah dengan Maturidiyah tadi, dia tasdik, dia pembenaran, membenarkan. Dia sama macam Syiah, Imamiyah. Cuma Jahmiyah dan Salihiyah ni lagi teruk. Tapi dia lebih kurang je sebenarnya. Kan? Cuma kita akan tengok nanti Syekhul Islam Ibn Taymiyah tarjihkan. Sebenarnya sama je. Tasdik dan juga makrifah ni tak ada beza. Tapi kesan dia, kita akan tengok seluruh ahli kitab juga dianggap sebagai mukmin kerana mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad. Betul tak? Dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kepada mereka kitab, Al-Kitab, ini ahli kitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. So bila mereka tahu, beriman lah. Kan? Maksudnya semua ahli kitab orang beriman. Kan? Iblis juga seorang mukmin kerana dia mengenali Tuhannya. So Iblis kata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala Rabbi. Qala fabi'izzatika. Kan? Kemudian Rabbi. Dia sebut Rabbi, Tuhanku. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku penangguhan sehingga hari kebangkitan. Hari aku dibangkitkan. So Iblis pun mukmin sebab dia kenal Tuhan. So ini masalah. So kita kata ini iman di sisi Murji'ah. Sama ada dibahagikan yang paling ringan adalah Murji'ah fuqaha tadi, tetapi dia taklah kita kata pelakunya taklah kita hukumkan sebagai sebagai kafir ataupun sebagainya, tetapi mereka adalah jalan ataupun wasilah. Pendapat yang Murji'atul fuqaha ni dia wasilah zari'ah yang akan membawa kepada Murji'ah yang melampau. So itu kita kena faham. Baik. Dan kesan daripada takrifan di sisi Murji'ah ni kita akan tengok nanti bahaya dia macam mana. Baik. Kemudian yang berikutnya kita nak bincang tentang adakah wujud perbezaan antara tasdiqul qalb dengan ma'rifatul qalb. Jadi tadi kan kita sebut berkenaan dengan apa? Apa dia? Baik, perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan Jahmiyah. So Asy'ariyah dengan Maturidiyah dia kata tasdiqul qalb. Yani iman tu perkataan hati. Iman tu mereka takrifkan perkataan hati, maksudnya tasdiq. So ni Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau Jahmiyah dan Salihiyah, mereka kata makrifah, pengetahuan hati. Kan? Pengetahuan hati saja. Asy'ariyah kata pembenaran hati. So ada beza tak? So adakah wujud perbezaan antara tasdiqul qalb dengan ma'rifatul qalb? Asy'ariyah mengatakan makrifah, pengetahuan hati terhasil tanpa ikhtiar, tanpa pilihan. Sedangkan tasdiq, pembenaran hati terhasil dengan ikhtiar, dengan pilihan. So Asy'ariyah dia bezakan maksudnya makrifah dia berlaku, dia terhasil dengan tanpa ikhtiar, tanpa pilihan. Tapi tasdiq, pembenaran terhasil dengan ikhtiar. Tapi tak, sebenarnya tak tepat kan. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitabnya Al-Iman Al-Kabir, beliau melihat tiada perbezaan antara keduanya. Oleh sebab itulah Ibn Taymiyah berpandangan Asy'ariyah dalam isu ini menepati dan bersamaan dengan mazhab Jahmiyah. So dia sama je. Dan buktinya kita tengok pendapat Jahmiyah dalam isu iman ni sama macam Asy'ariyah, dan Maturidiyah sama dengan Jahmiyah dari sudut masalah iman. So macam dari sudut kita tengok macam iman Abu Talib, dia kata Abu Talib beriman. Kemudian di kalangan ulat mereka, di kalangan contohnya sahib
Fususul Hikam Ibnu Arabi contohnya, dia disebut iblis pun beriman, kan. Kemudian dari sudut kita tengok bagaimana Fir'aun, ada mazhab Fir'auniyah sekarang ni kat Mesir. Dia kata Fir'aun tu bagus, Fir'aun tu sebenarnya baik. Pelik kan? So kita tengok majoriti mereka ni bermazhab, asalnya adalah bermazhab Asy'ariyah. Kemudian mereka bertukar menjadi Jahmiyah. Ataupun mereka dah memang Jahmiyah sedia asal, sedia ada, tetapi mereka terkeliru dan mereka tak boleh tahu apa perbezaan. Dan itu kalau kita tengok banyak berlaku benda-benda ni. Dan apa yang diketengahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawasanya memang tak ada beza. Memang kalau kita tengok memang tak ada beza. Dan apa beza pengetahuan hati, hasil tahsil ikhtiar, dengan tasdik pemerhati terhasil dengan ikhtiar, tanpa ikhtiar tadi. Maksudnya tak ada beza. Dia sebenarnya adalah perbahasan kalamiah, bahasan berdasarkan logik mereka, bahasan yang tak ada nilai dalam syariat. Mereka hanya berteori, dan kalau kita nak bahas panjanglah kan. So kita ringkaskan. Baik. Sebenarnya tak ada perbezaan. Sebab itu kenapa kita kata dalam isu ini Asy'ariyah memang menepati Jahmiyah. Jahmiyah ni apa? Jahmiyah ni mazhab yang dinisbahkan kepada Jaham ibn Safwan At-Tirmidzi, yang menafikan sifat-sifat Allah, dan dalam masalah iman memang dia adalah murji'ah lah, memang murji'ah. Dan kita sebut tadi murji'ah jenis apa? Dia membataskan iman itu hanyalah ma'rifah ataupun tasdik, ataupun ma'rifah kan, pengetahuan saja. Baik, sebenarnya tak ada beza antara hal tersebut dengan Asy'ariyah yang ada. Baik, hari ini. Cuma kalau kita nak perincikan, memanglah kalau kita tengok dalam perbahasan yang lebih panjang, memanglah kita akan tengok ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dia sebut dalam kitab Al-Ibanahnya, dalam isu iman ni dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok ashab dia dan juga ada beberapa pendapat yang dinukilkan dia kira berbeza. Sebab tu kalau kita tengok memang isu ni dia isu yang lebih kita kena tengok dari sudut teknikal tu, lebih dia memang kena perhati lagi lah. Tapi secara umumnya nak bagi tahu ini yang kita kena tahulah, maksudnya sama. Sebab itu kita akan tengok golongan-golongan Asy'ariyah yang terkemudian, mereka giat mempertahankan isu berkenaan dengan contohnya Islamnya Abu Talib. So kita pernah dengar kan Islamnya Abu Talib. Contohnya macam yang dikemukakan oleh Ahmad atau Zaini Dahlan, Muhammad atau Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya kitabnya Asnal Matalib fi ithbati kitab dia Asnal Matalib fi ithbati iman Abi Talib. Lebih kurang macam itulah tajuk kitab dia. Ana check balik kitab dia tu. Asnal Matalib fi najati Abi Talib. Kitab ni kitab pasal apa? Dia nak bagi tahu tentang selamatnya Abu Talib daripada kekufuran. Maksudnya Abu Talib adalah Islam. Abu Talib mukmin. Ini tulis oleh Ahmad Zaini Dahlan. Kita makruf lah siapa kan. Dan dia ditahqiq kitab ni oleh Hasan Saqaf. Hasan bin Ali As-Saqaf. Itulah seorang ulama Mu'tazilah. Ya. Syiah Mu'tazilah. Dan makruf lah. Hasan Saqaf ni makruf. Siapa tak kenal dia, dia memang dia secara sarahah dia kata dia ikut Mu'tazilah. Dia bukan ahli sunnah. So ditahqiq dan dita'liq oleh Hasan Saqaf. Dan maksudnya kalau kita tengok balik kelompok-kelompok yang mudah menerima, sebab tu anda cakap kenapa tak ada beza tadi antara Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Asy'ariyah dengan Syiah tadi pun kita dah sentuh tadi. Maksudnya ialah kita tengok Syiah saja yang mengaku sebenarnya Abu Talib tu Islam, sebab mereka punya taksub dengan Ali. So bagi mereka Ali punya bapa Abu Talib tak kafir. Sedangkan dalam Jami' At-Tirmidzi Ali sendiri sebut bapa dia tu sesat kan, dalam Jami' At-Tirmidzi, hadis sahih kan. Apa masalahnya? So kematian Abu Talib memang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Maksudnya dia memang Abu Talib memang mati dalam keadaan kufur. Ala millati Abdul Muttalib, mati dalam agama
tradisi nenek moyang itulah ajaran Abdul Muttalib yang menyembah berhala, yang kufur kepada Allah. Allah Ta'ala turunkan ayat, Nabi SAW sedih, Allah Ta'ala turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. So buka dalam kitab-kitab tafsir, ulama sebutkan turun berkenaan dengan peristiwa Abu Talib. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, berkenaan dengan orang yang diringankan azab antaranya Abu Talib, tetapi dia tak keluar daripada neraka. Maksudnya dia kekal dalam neraka tapi diringankan azab. Itu banyak. Tetapi dalam kitab Asnal Matalib tu, Fi Najati Abi Talib oleh Ahmad Zaini Dahlan, ditahqiq oleh Hasan Saqaf, dia tolak semua hadis-hadis sahih. Punya nak defend Abu Talib ni mukmin. So dia punya asas dia tadi balik pada iman tadilah. Iman, makna iman tadi mereka takrifkan hanya perkataan hati. Cukup tasdik. Cukup tasdik, membenarkan dalam hati, cukup dia dikira iman. So bagi mereka Abu Talib beriman sebab dia mengakui kenabian Nabi Muhammad. So ni bercanggah dengan ijma', bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah. Sebab Abu Talib dia tak bawa makna empat kita kata komponen penting iman tadi. Dia hanya ada dalam hati tetapi dia tak laksanakan dengan lisan dan tak laksanakan dengan amalan. Jawarih. Dia tak ucapkan la ilaha illallah yang Nabi waktu dia nak kat wafat, Abu Talib wafat, Nabi pergi. Nabi talqinkan dia la ilaha illallah tapi dia tak mau sebut. Disebut ala millati Abdul Muttalib. So macam mana kita boleh nak kata Abu Talib pun beriman? Sedangkan nas bahkan ijma' menunjukkan dia mati dalam keadaan kekufuran. So kalau kita tengok di sini, inilah sebab kenapa golongan-golongan mutaakhirin di kalangan Asy'ariyah ini, mereka sangat-sangat di kalangan ghulatus sufiyah, pelampau-pelampau sufi, mereka sangat nak defend Abu Talib. Maksudnya mereka nak kata Abu Talib ni tak kafir. Sampai tahap ada yang sampai tahap punya melampaunya, sampai tahap keluar fatwa tak boleh baca surah Tabbat Yada Abi, surah Al-Masad tak boleh baca dalam solat. Sebab dikira tak beradab dengan Nabi Muhammad. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Sebab apa? Dia orang nak defend bapa saudara Nabi Muhammad. Macam mana sekalipun kufur, yang penting dia ada nasab keturunan dengan Muhammad, mereka akan defend. Sebab mereka melampau dalam mengkultuskan nasab Nabi Muhammad sehingga mereka menafikan Al-Quran, menafikan sunnah, menafikan ijma'. So itu kita kena faham. Baik. Jadi sebab tu anda cakap apa yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam, memang jelas. Dan kita memang tak ada beza. Tak ada beza. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh tunjukkan. Tetapi kita hanya bataskan contoh yang tadi sebab isu berkenaan dengan berimannya Abu Talib ni dihangatkan semula dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Baik. Dalil-dalil salah berkenaan maksud ataupun kita kata masuknya amalan dalam penamaan iman. So kita dah sebut tadi kenapa ulama salaf mereka membantah murji'atul fuqaha, kerana murji'atul fuqaha yang terawal mereka telah mengeluarkan penamaan amalan dalam penamaan iman. Mereka keluarkan amalan daripada penamaan iman. Sebab itu kita kena faham apa dalil yang dipegang oleh ulama salaf masuknya, yang menunjukkan masuknya amalan dalam penamaan iman, dan kita tak boleh keluarkan amalan daripada iman. Kalau kita start keluarkan amalan daripada iman, macam mana cara sekalipun, macam mana wajah, macam mana bentuk sekalipun, kita mengeluarkan amalan daripada iman, maka kita akan terjebak dalam bid'ah. Dan kita telah menyanggah nas, menyanggah Al-Quran dan Sunnah. Baik, dalil-dalil antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. So, tengok ayat 2 hingga 4. Allah masukkan amalan hati dan amalan jawarih, amalan hati dan amalan anggota badan dalam penamaan iman. So Allah kata
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Dzukirallah maksudnya qaulul lisan. Nampak? Dzukirallah maksudnya orang beriman, mereka yang mengingati Allah, menyebut nama Allah dengan lisan. Dzukirallah. Apabila disebutkan idza dzukirallah ni disebut apabila disebutkan kepada mereka nama Allah atau disebutkan zikir, disebutkan berkenaan dengan Allah. Maksudnya qaulul lisan. Maksudnya mereka disebutkan dan mereka menyebut. Baik, yuqimunas salah kan, dalam ayat yang ketiga Allah kata alladzina yuqimunas salah. So Allah Taala masih lagi sifatkan tentang orang beriman, penamaan iman. Amalul jawarih, mereka orang yang beriman, orang yang mengerjakan solat. Mereka yang melakukan solat dengan anggota badan mereka. Kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun, itu adalah qaulul qalb. Qaulul qalb, dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal adalah amalan hati. Dan kita kata dia adalah perkataan hati atau amalan hati ataupun amalan hati, perkataan hati ataupun amalan hati. Dia boleh masuk perkataan hati atau amalan hati. Kan? Jadi dia kita kata apa? Dia jelas dalil yang pertama. Dalil yang kedua surah Al-Mu'minun. Allah Taala sebut dalam ayat 1 hingga 10, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Jadi Allah Taala tafsirkan iman dengan amalan, dengan perkataan, dengan hati dan amalan. Kita tengok ayat tu. Kan? Solat. Orang beriman dia solat. Orang beriman dia menjaga zakat. Orang beriman dia menjaga kemaluan dia. Kan? Dan orang beriman mereka menjaga amanah mereka yang diamanahkan kepada mereka, perjanjian yang dijanjikan kepada mereka menjaga. Kan? Dan orang beriman mereka khusyuk dalam solat, sudah hati. Kan? Dan mereka menjaga solat, mereka berpaling daripada perkara-perkara yang lara. Baik. Jadi itu dalil yang kedua menunjukkan Allah memasukkan amalan dalam penamaan iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dalil yang ketiga. Allah Taala kata apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin fi riqabi wa aqama as-salata wa ata zakata wal mu'minun wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. So Allah Taala sifatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ni, Allah tafsirkan iman ni dengan amalan, dengan hati, amalan hati, perkataan hati, amalannya, dan juga perkataan lisan dan juga amalan anggota. So semuanya ada, maksudnya ada 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, yang keempat, dalil yang keempat, hadis kalau kita tengok Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kan? So Nabi kata iman ni terbahagi, iman ni ada 70 lebih cabang. Yang tertinggi ialah qaul, perkataan, la ilaha illallah, perkataan. Kan? Yang paling rendah, membuang sesuatu yang memudaratkan daripada jalanan. So anggota badan. Iman tu berlaku dengan anggota badan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang daripada iman. So malu ni dekat dalam hati. So amalan hati. So Nabi membahagikan iman tu kepada perkataan hati ataupun lisan, perkataan hati, amalan hati, perkataan hati, amalan hati, dan juga amalan anggota badan. Baik. Kemudian dalil yang keempat iaitulah hadis wafd Abdul Qais ataupun delegasi Abdul Qais. So Nabi SAW, ini hadis yang paling jelas sekali, menunjukkan iman itu adalah amalan. Amalan tu dimasukkan dalam kategori iman. Amalan tu tak boleh diasingkan, tak boleh dikeluarkan daripada penamaan iman. Ini hadis yang paling jelas.
Hadis dalam sahih. Iaitulah Nabi SAW ketika dalam peristiwa wafdu Ibn Abdul Qais ni, Nabi SAW kata, murukum bil imani billahi wahdah. Atadruna mal iman billah. Atadruna mal iman billah. Sebenarnya kita, aku memerintahkan kepada kalian iman kepada Allah semata-mata sahaja. Atadruna mal iman. So Nabi tanya dekat wafd Abdul Qais, ini delegasi Abdul Qais. Nabi kata, kamu tahu tak apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa an tu'addul khumusa minal maghnam. So Nabi mentafsirkan apa? Iman dengan amalan zahir. Nabi kata syahadah. Nabi bertafsirkan iman tu dengan perkataan, perbuatan dan juga hati. So ini menunjukkan amalan. Di poin di sini amalan. Sebab Nabi bagi tahu tu solat. Nabi tafsirkan iman dengan solat. Nabi tafsirkan iman dengan solat. Nabi tanya iman, kamu tahu tak iman tu apa? Kemudian Nabi kata syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. So mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat tu amalan anggota badan. So dimasuk dalam takrif iman. So Nabi mentafsirkan amalan dengan iman, iman dengan amalan. So menunjukkan masuknya amalan dalam penamaan iman dan tak boleh kita asingkan. Tak boleh diasingkan. Baik. Yang keenam dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala kata, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. So iman kat situ apa? Solat. So Allah tak mensia-siakan solat kamu. So Allah namakan solat sebagai iman. So itu menunjukkan amalan termasuk dalam penamaan iman. Itu point dia. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 47 Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. So Allah menafikan iman bagi orang yang hanya berkata mereka beriman tapi mereka tak beramal. Itu orang munafik. Kalaulah iman ni semata-mata perkataan, tentulah Allah takkan nafikan iman orang-orang munafik. So dalil dalam surah An-Nur tu pun sangat kuat. So dalil dalam sebelumnya pun dah kuat dah kan. Ayat 47 surah An-Nur tu sangat kuat. Maksudnya kita gunakan dalil orang munafik. Allah nak nafikan iman daripada mereka sebab mereka hanya kata mereka beriman tapi mereka tak beramal. Itu poin dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya ayat 34. Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. So iblis ni kufur dia sebab apa? Sebab dia tak beramal. Sebab dia tak mau sujud. So dia kufur, dia tak mau beramal. Kan? Jadi menunjukkan kepada kita iman ni tak sebatas, bukanlah sebatas perkataan. Iman mesti kena ada amalan. So itu dalil-dalil yang menunjukkan penamaan amalan itu termasuk dalam penamaan iman. Siapa yang mengeluarkan amalan daripada penamaan iman, maka dia telah terjebak dalam bid'ah. Kerana dia menyanggahi nas dan menyanggahi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Syubhat murji'ah. So sebenarnya kita nak tengok syubhat murji'ah. Banyak sebenarnya syubhat dan soalan kita akan jawab dengan ringkas syubhat-syubhat ni. Baik. Kalau kita tengok murji'ah, apa syubhat mereka dalam mengeluarkan penamaan iman ni daripada penamaan amalan ni daripada iman. Sebab mereka mengatakan iman tu hanya semata perkataan hati atau perkataan lisan. Mereka tak masukkan amalan dalam penamaan iman. Sebab apa? Syubhat mereka yang pertama, mereka mendakwa iman dari sudut bahasa bermaksud tasdiq. Dan maksudnya perkataan hati, pembenaran hati. Dan menunjukkan iman itu hanyalah perkataan dan bukan amalan. So dia orang hanya ambil takrif lughah. Ini bahaya dia. Macam orang yang kata bid'ah hasanah tu adalah, dia hanya ambil istilah lughawiyah. Dia tak ambil dari sudut istilah syar'i. Itu punca dia. So dalam isu apa pun kita kena balik pada istilah syar'i, bukan pada istilah lughawi. Bukan pada istilah bahasa. Baik. Syubhat ni kalau kita nak jawab, dia ada dua cara jawab lah. Tapi kita nak bagi tahu jawapan yang pertama, senangnya kita nak bagi tahu dalil dalam hadis kan. So Nabi SAW kalau kita tengok dari sudut bahasa pun dia tak tepat kan. Apa yang mereka kata tasdik tu hanya perkataan ataupun hanya pembenaran perkataan hati, bukan amalan.
percaya saja bukan amalan, maka tak tepat, sebab dalam hadis Nabi SAW kaitkan antara pembenaran hati dan amalan. Contohnya hadis berkenaan dengan bahagian zina anak Adam. Nabi kata wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadzibu. So faraj membenarkan hal tersebut, yang membenarkan perzinaan itu ataupun mendustakannya. So kalau kita tengok di sini, maksudnya di sini pembenaran tu dia akan dibenarkan pula oleh anggota badan. Ataupun tasdik ni apa dia tasdik, maksudnya percaya ataupun pembenaran yang mereka kata membenarkan, dia mesti ada, dia juga akan dibuktikan dengan peranan anggota badan. So tak tepat dia orang kata tasdik, hanya tasdik kan. Jadi itu kita dah jawab satu. Baik, kemudian kalau kita nak tengok balik iman dengan tasdik kan, maksudnya kalau kita tengok balik iman ni kita kata apa, dia tak ada iman dengan tasdik ni dia tak bercanggah pun sebenarnya, sebab kalau kita tengok pembenaran dia mesti dibuktikan dengan amalan. Sebab tu dia ada kaitan kan. Sebab tu terjawablah syubhat yang pertama. Baik, yang kedua, syubhat mereka adalah nas-nas yang menyebutkan penyertaan amalan dan iman seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 25 dipisahkan dengan waw ataf. Kaedah menyebutkan ataf membawa kepada al-mughayarah ataupun pemisahan, dan tidak masuknya al-ma'tuf dalam al-ma'tuf alaih. Maka ini menunjukkan amalan itu terkeluar daripada penamaan iman. So ini pun jangan kita terpedayalah. So dia orang akan main teknikal dalam bahasa Arab, mereka akan main isu dalam lughah. So sebenarnya tak betul juga. So mereka kata dalam Quran contohnya wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. So mereka kata khabar gembira yang Allah bagi kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh. So waw kat situ waw ataf, mereka kata waw ataf ni maksudnya ataf dari sudut bahasa kaedahnya lil mughayarah. Dia maksudnya menunjukkan pemisahan, dan ini menunjukkan tak masuknya ma'tuf dalam ma'tuf alaih. Maksudnya ini menunjukkan amalan itu terkeluar daripada penamaan iman. Macam mana nak jawab? Kita kata kita dah jawapan dia macam kita jawab yang awal tadi. Maksudnya iman tu dia adalah lafaz-lafaz yang ditunjukkan oleh syariat, yang pelbagai lafaz dan juga dalalah. Dan kita kena tengok iman ni dalam bukan satu nas, tapi kita kena himpunkan semua nas. Macam yang kita himpunkan berkenaan dengan dalil penamaan amalan tu termasuk dalam penamaan iman tadi. Kita bawa dalil-dalil. So banyak dalil, bukan ambil satu je. Kemudian ditatbikkan kaedah bahasa yang tak betul kat situ. Sebab itu kalau kita tengok balik mesti kita kena faham iman ni datang dengan lafaz-lafaz yang tanawu, yang berbeza dari sudut dalalahnya. Ya, dari sudut iktibar afrad dan juga iqtiran. Dari sudut kita tengok dari sudut dia datang sekali ataupun dia datang dengan secara tunggal ataupun secara beriringan dengan sesuatu yang lain. Contohnya bila disebut tentang iman secara tunggal mufrad, maka akan masuklah amalan sekali. Contohnya macam Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Kan? So takkan kita nak faham iman tu berjaya orang beriman, orang yang percaya saja. Bodohlah kita kan, orang yang percaya saja, orang yang percaya dan orang yang membenarkan saja dia masuk dalam orang yang berjaya, orang beriman. Tak, mesti dibuktikan dengan amalan. Sebab itu Allah Taala sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum orang, lepas tu Allah Taala sebut mereka itu orang yang solat, orang yang jaga solat, orang yang khusyuk dalam solat. Kan? So tak cukup kan. Kemudian hadis yang Wafd Abdul Qais, iaitu hadis delegasi Abdul Qais tu jelas. Nabi kata amurukum bil imani billahi wahdah. So Nabi SAW sebut iman, kemudian Nabi sebut kalau kita tengok balik dia adalah satu bentuk takhsis yang diatafkan selepas perkara yang am, apa yang disebut sebagai am. So maksudnya tak semestinya ataf alal ma'tuf tadi menunjukkan lil mughayarah. So kena tengoklah siap konteks ayat tu kan. Jadi tak betul kan. So maksudnya mereka hanya ambil satu dalil yang diorang faham dengan kaedah yang dalam bahasa Arab pun mereka tak tepat kat situ. Tak semua ataf menunjukkan lil mughayarah kan. So kita tengok di sini
uh, mereka tak faham dari sudut istidlal. Baik. Kemudian syubhat yang ketiga, mereka mendakwa iman itu lawan bagi kekufuran. Jadi kufur itu hanya takdzibul qalb, pendustaan hati. Maka lawannya adalah tasdiqul qalb. Tengok senang kaedah mereka. Mereka kata iman tu lawan bagi kekufuran. Jadi kufur ni hanya takdzibul qalb. Kufur ni hanya mendustakan dalam hati. Maka lawannya adalah tasdiqul qalb, membenarkan dalam hati. Jadi menunjukkan amalan tak masuk dalam makna penamaan iman. Sebab mereka hanya membataskan tasdiq atau takdzibul qalb tu dalam kekufuran. Sedangkan kufur ni bukan kufur takdzib je, banyak lagi kufur, kan? So itu satu masalah, itu syubhat yang ketiga. Sebab tu kalau kita tengok balik, kalau mereka kata kufur dengan takdzib ni hanyalah satu kufur, hanyalah terbatas kekufuran tu dengan takdzibul qalb, dengan pendustaan hati, maka kalau kita tengok di sini, ini bahaya. Sebab dekat sana ada lagi kufur yang bukan takdzib saja. Contohnya macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut kufur, ada kufur al-iba' wal istikbar, kufur enggan dan kufur sombong. Contohnya macam Allah kata la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Kan? Kufur ingkar dan sombong. Tapi dia kata kufur takdzib je. Sedangkan dalam Quran punya banyak kan, kufur ni bukan setakat kufur mendustakan dalam hati saja, kufur ingkar dan sombong macam iblis, illal iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan? Jadi mereka bahayalah, maksudnya mereka hanya kata kufur ni hanya takdzibul qalb, pendustaan hati. Itu yang jadi tak apalah dia pergi duduk dekat pergi ziarah tempat berhala sekalipun, dia duduk situ masuk dalam tempat berhala sekalipun, sujud pun, yang penting dia hati dia beriman. Itu yang jadi masalah tu, bila dia letakkan takdzibul qalb tu semata-mata kekufuran. Sedangkan kekufuran ni ada banyak lagi jenis. Itu masalah dia. So syubhat tu kita kata dah terjawabkan. Yang keempat, iman itu kata mereka hakikatnya adalah satu, iaitu tasdik semata. Sebagi mereka iman ni tasdik je. Jika amalan itu masuk dalam penamaan iman, maka hakikatnya adalah muraqabah. Maka ia melazimkan zawal juzuknya akan zawal kesemuanya. Zawal maksudnya hilang. Maksudnya bagi mereka iman ni satu. Dia satu benda, dia satu entiti yang tak berbahagian. Tak ada bahagian. Kalau iman tu ada amalan, ni mereka kata, maka dia akan menjadikan muraqabah. Muraqabah ni dia bertindak-tindak, dia ada banyak. Maka kalau hilang satu, akan hilang semua. Itu logik mereka yang tak logik, yang kita tak masuk akal. Sedangkan kita kata muraqabah, benda yang muraqabah, benda yang ada muraqab, maksudnya benda yang ada banyak, tak semestinya dia akan, kalau satu hilang, satu juzuk, satu bahagian hilang, dia akan hilang semua. Contohnya macam kita ambil contoh macam bukit, gunung. Bukit pasir. So kita ambil pasir kita ambil satu cedok pasir. Satu juzuk pasir. Satu cedok. Adakah hilang semua bukit pasir tu? Tak hilang kan? Dia masih ada lagi. Cuma sebahagian hilang. So tak logik kan? Maksudnya dia orang tadi kata kalau ikut yang Murji'ah tadi, dia kata iman ni macam bukit tadi. Kalau kita ambil satu juzuk daripada satu cedok daripada bukit pasir tadi, akan hilang semua. Tak logik tu. Itu cerita kartun pun tak macam tu. So jawapan dia, syubhat dia, kita guna akal juga. Maksudnya tak semua benda yang muraqabah tu akan melazimkan, jika zawal juzuknya, akan melazimkan zawal juga ke semua bahagiannya. Zawal maksudnya hilang. Jadi mereka kita kata sebab apa puncanya, kerana mereka nampak iman ni hanya satu, tak ada bahagian. Satu je. Kalau hilang satu, semua hilang. Itu sebab dia. Sebab itu nanti kita akan tengok kenapa bagi mereka tak ada penambahan iman atau pengurangan iman. Sebab iman ni statik. Kan, dia buat maksiat ke, dia buat dosa ke, dia sembah berhala ke, dia buat apa ke, tak. Yang penting dia beriman. Dia pergi minta kat kubur ke, minta kat wali, yang penting dia beriman. Yang penting dia tak mendustakan Allah. Itu yang jadi masalah sekarang. Itu kita nampak kenapa dia jadi macam tu. Baik, yang berikutnya,
syubhat yang berikutnya, nas-nas syahadah yang mereka istidlal atau mereka menjadikan syubhat. Contohnya hadis-hadis tentang tiada seorang pun yang menyaksikan bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, melainkan Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. So dia orang akan ambil hadis-hadis itulah. So dia kata tengok ni, siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. So ini pun kita kata syubhat mereka. So kita kalau tengok balik syubhat ni, kita nak jawab dia, maksudnya kita kata semua nas-nas itu semuanya adalah nas-nas yang muhkamah, yang tetapi kita kena tengok dari sudut apa benda, apa yang konteks yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Perlu dihimpunkan semua nas-nas itu. So bila kita tengok balik, sebab itulah ulama datangkan, macam contoh Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, seorang tabi'in, bila ditanya tentang adakah la ilaha illallah tu adalah kunci syurga, maka dia kata ya, la ilaha illallah adalah kunci syurga. Tetapi setiap kunci mesti kena ada gigi, dan gigi itu adalah syarat-syaratnya. Maksudnya ulama salah, mereka tak faham orang ucap la ilaha illallah terus masuk syurga macam tu. Sebagaimana yang difahami oleh Murji'ah tadi. Maksudnya perlu dihimpunkan semua nas, semua hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi SAW, orang yang ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dengan amalkan segala tuntutan iman, tuntutan syahadah la ilaha illallah dengan amalan, maka dia akan masuk syurga. Kan? Sebab itu orang yang kafir, yang dalam kisah dia baru masuk Islam, kemudian dia berjihad, kemudian dia masuk syurga, mati syahid. Baik, dia beramal juga, walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia tak solat, dia tak pernah solat, dia masuk Islam waktu tu, tapi dia still ada amalan. Dia bukan masuk syurga semata-mata dengan diucapkan dia ada amalan. Maksudnya apa? Jihad dia tadi. Itu contoh kan. So menunjukkan kepada kita, tak betul lah syubhat yang dibawa oleh orang Murji'ah ni. So dia kata siapa yang sebut la ilaha illallah cukup masuk syurga. So itu menunjukkan iman itu hanya perkataan. Mudahlah macam tu kan. Itu kalau kita tengok orang yang buat kesyirikan, buat kekufuran, okey. Sebab tu lepas pada buat benda kufur tu la ilaha illallah disebut, kemudian dibuat balik. Jadi agama ni akan jadi bahan mainan. So jadi tak betul kan. So nas-nas yang mereka pegang tu tak cara istidlal mereka tu salah. Dan baik, kemudian yang keenam syubhat mereka adalah hadis al-jahannamiyun. Itulah kita kata hadis al-jahannamiyun ni, maksudnya hadis yang sebab tu balik sebelum kita masuk jahannamiyun ni, sebab itu ulama letakkan 7 syarat la ilaha illallah kan. 7 syarat. Syarat yang ada, setiap daripada syarat la ilaha illallah tu mesti kena ada 7 syarat. Gigi bagi la ilaha illallah. Nak masuk syurga mesti kena ada 7 tu. Ilmu, al-yaqin, al-ilmu, al-yaqin, as-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah, al-qabul, wal-inqiyad. Kan? Maksudnya ilmu mesti ucapkan la ilaha illallah dengan ilmu. Sebab dalil dia. Al-yaqin mesti yakin, al-sidq mesti benar. Al-ikhlas, lawan dia apa? Al-mahabbah, lawan dia apa? Al-qabul, al-inqiyad. Dia tak boleh tak ada 7 syarat tu. Dia mesti kena ada syarat, 7 syarat tu. So dia berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Baik. Jadi tak betul lah dakwaan Murji'ah tadi. Kemudian syubhat yang keenam iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih, iaitu hadis anna Allah Ta'ala yaqul syafa'atul malaika wa syafa'atul malaika wa syafa'al nabiyyun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan fayakhruju unasan lam ya'malu khairan qad. So hadis ini disebut sebagai hadis jahannamiyun. So Allah Ta'ala keluarkan orang yang daripada syurga, daripada neraka tu Allah keluarkan orang yang tak beramal. So ini menunjukkan bagi puak-puak Murji'ah ni, mereka kata ini menunjukkan adanya orang yang masuk syurga tanpa amal. So macam mana kita nak jawab? Hadis ni kalau kita tengok balik, dia tak bermaksud sedemikian. Hadis ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang pelaku dosa besar, yang memang akan dia tak akan dapat syafaat daripada mana-mana makhluk, sama ada Nabi atau malaikat, tapi dia akan dirahmati oleh Allah, Allah akan keluarkan dia juga. Tetapi dia adalah ahli tauhid.
Dia bukan maksudnya orang tu tak ada amalan langsung, maksudnya dia adalah orang yang masuk dalam neraka jahanam di kalangan ashabul kabair, di kalangan pelaku dosa besar. So kita kata syubhat mereka itu pun terjawab, kan? Tak betul lah mereka nak dakwa, maksudnya amalan itu tak masuk dalam penamaan iman. Baik. Yang berikutnya, syubhat tu kita kata banyak lagi, tapi kita cukup anda rasa cukuplah untuk syubhat tu ada 6 syubhat yang kita jawab dengan ringkas. Baik. Yang berikutnya adalah isu adakah khilaf dalam takrif iman ni adalah hakiki atau suri. Apa maksud suri? Suri maksudnya hanya perbezaan istilah. Suri maksudnya hanya gambaran. Hanya perbezaan istilah. Sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian kelompok di kalangan golongan Asy'ariyah. Mereka kata khilaf ni khilaf suri. Khilaf suri maksudnya khilaf dalam istilah saja. Tapi hakikat dia semua membawa benda yang sama. Tak. Jawapannya tidak. Khilaf ini adalah khilaf yang hakiki. Kenapa? Kerana ia menatijahkan natijah yang negatif dan sangat berbahaya. Sebab kalau kita tengok balik Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah disentuh isu ni. Dia kata, "Hadhihi al-masail a'ni masail al-Islam wal-iman wal-kufri wal-nifaq, masailun 'azimatun jiddan." Kita masalah ni masalah yang berat. Fa inna Allah 'allaqa bi hadhihi al-asma' as-sa'adah wasyaqawah wastihqa' al-jannah wan-nar. واختلاف مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة في وقعة سفين حين خرج الخوارج. والغريب أن الشارح الطحاوية ذكر في موضعين أن الاختلاف في هذه المسائل في اختلاف سوري، وهو كلام لا يسلم له على فضله، فقد ترتب على هذا الخلاف آثار كثيرة منها. Baik. Kalau kita tengok balik Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia ada sebut maksudnya khilaf ini bukan khilaf suri sebagaimana yang disebutkan oleh syarih Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kat situ Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi ada sedikit kita kata ketergelinciran kat situ yang perlu diperbetulkan. Dan anda tak pasti sama ada taujih daripada ulama lain tentang isu tersebut. Kita tak sempat nak murajaah kat situ, tetapi kita ambil secara umumnya bukan khilaf suri, dia adalah khilaf yang hakiki. Dia bukan perbezaan yang bersifat istilah semata-mata, bahkan dia adalah khilaf yang menatijahkan banyak perkara yang sangat berbahaya. Contohnya khilaf dalam takrif iman ni yang pertama akan menatijahkan kesamarataan manusia dalam iman. Iman di sisi Murji'ah adalah satu entiti yang tidak terpisah dan ahlinya adalah sama. Iman seorang yang baik sama seperti iman seorang fajir, seorang yang buat jahat. Iman manusia yang paling fasik sama seperti iman para nabi dan sahabat. Na'udzubillah. Bahkan sebahagian mereka dengan jelas mengatakan imannya seperti iman Jibril. So ini takkan kita nak kata khilaf suri. Khilaf yang hanya istilah, tak. Khilaf ni khilaf tadad, khilaf hakiki, khilaf yang menyebabkan bahaya kalau tidak ditutup. Baik, itu yang pertama. Sebab tu kalau kita tengok balik yang kedua, khilaf ini juga adalah khilaf yang menyebabkan pengingkaran terhadap pembahagian iman. Sedangkan ahli sunnah membahagikan pembahagian iman. Nabi SAW bahagikan cabang-cabang iman. Tiba-tiba kita kata tak ada pembahagian iman tu. So ni bahaya. So itu kata bid'ah tadi. Kan? Kemudian dia juga akan menyebabkan Khawarij juga akan ambil kesempatan, maksudnya dia kata tak ada pembahagian iman ni, orang yang buat dosa akan kafir. Macam tu kan. So dia ada masalah juga dari sudut Khawarij pun akan ambil part juga dalam isu ni. Baik, yang ketiga, bahaya dan natijah yang negatif dan sangat berbahaya dalam khilaf tentang takrif iman ni, kalau kita tak kembali kepada ahli sunnah, dia akan berlakunya irja'. Dan irja' ni kalau kita tengok, irja' fuqaha adalah zari'ah kepada irja' mutakallimin. Dia adalah jalan yang akan membawa, pintu yang membawa kepada murji'ah mutakallimin. Irja' yang dimaksudkan oleh ahlul kalam, yang membataskan iman kepada perkataan hati dan mengubah isunya kepada perbahasan akli semata-mata. Irja' fuqaha juga adalah zari'ah kepada irja' ghulah yang melampau, yang menggugurkan terus al-wa'id, yakni nas ancaman dan amaran secara keseluruhan, lalu mendakwa dosa dan maksiat tidak memudaratkan iman. Kerana iman bagi mereka menghapuskan maksiat sebagaimana kufur menghapuskan ketaatan. Inilah yang kita lihat hari ini. Orang tak ada rasa sensitif dengan masalah iman. So dia buat maksiat pun dia kata, alah, tak apa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Nampak? Dia menafikan terus nas-nas ancaman. So ini kita kata kesan daripada irja' fuqaha yang muncul pada awal
kemudian akhir sekali membawa kepada irja' dalam bentuk yang lebih bahaya, irja' mutakallimin dan irja' ghulah, irja' yang melampau, iaitu yang menafikan terus nas-nas ancaman. Walaupun kita tak kata irja' fuqaha tu menafikan hal tersebut, tapi irja' fuqaha tu jalan yang membawa. Bila kita mula mengeluarkan amalan daripada penamaan iman, itu jadi masalah. Akhir sekali menyebabkan orang tak mau beramal terus. Itu yang jadi dia kata apa? Dalam konteks ni kita tengok Kristian pun samalah. Kristian pun murjiah juga. Sebab itu bagi mereka percaya dengan Jesus boleh selamat terus masuk syurga, tak perlu beramal pun. Sebab itu kenapa orang Kristian paling ramai orang masuk Kristian, sebab dia tak perlu amal. Buatlah apa nak buat. Dia beramal dia sikit lah buat. Pergi gereja, yakin dengan Jesus, okey, masuk syurga. Confirm masuk syurga. Hapus dosa macam mana? Berjumpa dengan gereja. Okey, dapat. Tak perlu buat apa-apa amalan, tak perlu tinggalkan apa maksiat yang dia dah biasa buat tu, tak apalah, tinggal sikit-sikit. Janganlah buat yang melampau-lampau sangat, tapi tak apa. Macam tu kan. So kita tengok kesan dia. So ini kita tengok hari ni. Baik. Itu satu kan. Maksudnya akhir sekali menyebabkan orang tak anggapan bahawasanya maksiat tu memudaratkan iman. So tak apalah nak buat maksiat pun, yang penting hati baik. Kan. Yang penting hati percaya dekat Allah. Tak apa kita minta dekat wali, tapi yang penting kita yakin Allah Ta'ala saja. Kita akan bincang nanti. Baik, di sisi salaf juga, barang siapa yang meninggalkan amalan secara kulli, dia tidak dikira sebagai mukmin secara kulli, secara sempurna. Sedangkan di sisi murjiah, dia dikira mukmin yang sempurna iman walaupun dia tidak beramal. So bahaya. Walaupun dia tak beramal, dia dianggap iman dia sama macam Nabi. Iman dia macam Jibril. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, bahayanya salaf membiarkan nas-nas yang menunjukkan masuknya amalan dalam penamaan iman kepada zahirnya. Sedangkan murjiah mentakwilnya seperti takwilan Jahmiyah terhadap nas-nas sifat. Bahkan mereka mentuhmah hadis-hadis sahih dan berdalilkan dengan hadis-hadis dhaif. Ini bahaya lagi. So salaf dia biarkan nas-nas yang sebut amalan termasuk dalam penamaan iman. Salafus salih mereka biarkan kepada zahirnya. Ahli sunnah biarkan kepada zahirnya. Murjiah pula dia takwil. Dia takwil macam Jahmiyah takwil sifat. Itu bahaya. Bahkan mereka mentohmah pula hadis-hadis sahih. Contohnya mereka tolak hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Hadis iman tu terbahagi kepada 70 lebih bahagian, mereka tolak. Hadis tu sahih. Lalu ni contohnya macam yang dibuat oleh Abul Mu'in An-Nasafi. Sedangkan dia tak tahu, dia kata hadis tu tak kuat, dia kata. Padahal hadis ni jelas sahih. Abul Mu'in Al-Nasafi dia kata hadis ni lemah. Pasal apa? Dia nak membenarkan pegangan dia tadi. Bahawasanya amalan tak masuk dalam penamaan iman. Kemudian mereka berdalil pula dengan hadis dhaif. Antara hadis dhaif yang mereka dalil istidlal, hadis bila Nabi SAW ditanya tentang hadis wafd Thaqif. Hadis ni dhaif. Mereka datang jumpa Rasulullah, mereka kata al-iman yazid wa yanqus. Mereka tanya Nabi, iman tu bertambah dan berkurang? Kemudian Nabi jawab, tak. Iman itu mukammilu fil qalb. Ziyadatuhu kufrun wa nuqsanuhu syirk. Iman itu pelengkapnya adalah dalam hati. Penambahannya adalah kekufuran, kekurangannya adalah syirik. So hadis ni hadis dhaif. Kan? Sebab apa? Dalam sanadnya ada Abu Layth, kemudian sampai kepada Abul Muti', ada khamsatun majahil, ada 5 perawi yang majhul. Abul Muti' tu dalam sanad dia tu, Abu Muti' ni dhaif. Didhaifkan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari. Abu Muti' ni dia riwayat daripada Hamad Ibn Salamah daripada Abil Muhzim ataupun Abil Mahzim. Tapi semua ulama-ulama jarh ta'dil dhaifkan. Bahkan Syu'bah bin Al-Hajjaj tuduh perawi tadi tu sebagai pemalsu hadis. An-Nasa'i kata matruk. Semua dhaif. So mereka telah menjadikan dalil-dalil hadis dhaif sebagai dalil mereka. Lalu mereka mentuhmah hadis sahih. So kesan dia bahaya. Sebab mereka nak ikut hawa nafsu. So bahaya tu. Sebab itu kita kata bid'ah ni dia tak akan baik punya, dia akan jahat. Dia akan merosakkan agama. Baik, kemudian yang keenam, mereka Murji'ah melihat istisna dalam iman adalah haram dan mereka mengkafirkan pelakunya. Sedangkan ahli sunnah mengharuskan jika bukan atas dasar syak. Baik, istisna dalam iman ni maksudnya kita kata ana mukmin insya-Allah, saya beriman insya-Allah. Baik, dalam ahli sunnah, kita ahli sunnah harus untuk kita kata saya mukmin, saya beriman insya-Allah.
bukan atas dasar kita syak, tetapi atas dasar kita nak bagi tahu kita punya kita tidak berbangga diri dan sebagainya, kan. Tapi bagi Murji'ah tak boleh. Tak boleh, dia kata tak boleh, haram. Bahkan siapa yang kata saya mukmin insya-Allah kafir, bahaya tu, kan. Baik, yang ketujuh, mereka mengeluarkan amalan hati dan anggota dari penamaan iman, juga menatijahkan perbahasan iman hanya berdasarkan teori akli dan falsafah semata. Bila mereka keluarkan penamaan amalan dalam penamaan iman, dia akan apa jadi? Akhir sekali mereka akan bahaskan iman ni hanya dengan ilmu kalam, hanya perbahasan akli, hanya perbahasan falsafi. Itu yang jadi masalah tu. Last sekali dia tak sibukkan diri dengan amalan, tapi dia sibuk berdebat dan berbahas dalam ilmu kalam. Baik, yang ke-8, pengabaian terhadap takrif iman yang sahih ini akan menatijahkan pengabaian terhadap syirik dalam uluhiyah, ibadah. Mereka mendakwa doa kepada selain Allah itu tidak syirik kecuali jika pelakunya iktikad yang diseru itu ada kudrat atau mendatangkan manfaat dan menolong. Doalah dekat orang mati, mintalah daripada orang mati, minta daripada Nabi ke wali, tak apa, yang penting jangan kita iktikad Nabi bagi kudrat ataupun Nabi ada kudrat memberi manfaat mudarat. Teruk tu. Itu yang menyebabkan mereka boleh minta dekat siapa-siapa, minta dekat Bulia Ibnu Mulkan, minta dekat Wali Abdul Qadir Jilani, minta dekat fulan, minta dekat Alan, minta dekat Nabi ni, Nabi tu, Nabi Hud, Nabi ni, Nabi Saleh, Nabi Muhammad, minta orang yang mati. Sedangkan perkara tersebut Allah Ta'ala isytiharkan kekufuran pada orang yang menjadikan perantara dalam doa. Mereka tak iktikad apa pun, menjadikan perantara dalam doa pun. Allah Ta'ala kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Maksudnya alasan yang sama orang musyrikin yang Allah kafirkan, yang Nabi Muhammad perangi, mereka jadikan alasan itu sebagai alasan untuk mereka kata tak kafir. So nampak kesan dia, mereka abaikan terhadap syirik. Sebab amalan tak memberi kesan dalam iman. Yang penting i'tiqad. Nampak kesan dia sangat bahaya. Itu yang jadi banyak syirik yang dibenarkan atas dasar agama. Na'udzubillah. Minta dekat wali, minta dekat kubur dan sebagainya. Tak apa, yang penting jangan i'tiqad. Oh, senang macam tu. Apa beza orang yang minta dekat Ibnu Mulkan tu, Bulia Ibnu Mulkan kan, baru ni mengarut betul, dengan minta dekat Jesus, minta dekat Nabi Isa, kan. So jelas-jelas benda yang syirik akbar, kufur akbar, mengeluarkan pelakunya daripada dosa besar, tapi mereka mengabaikan. Dan yang ke-9, pembatasan makna kufur hanya kepada takdzib. Mereka hanya bataskan kufur ni mendustakan saja. So tak ada kufur i'rad, tak ada kufur ibad, tak ada kufur syak, tak ada kufur, tak ada. Semuanya kufur hanya takdzib. Bila dusta kan baru kufur. Kalau tak dusta, selagi itulah dia beriman. Na'udzubillah. Senang. Kan? Kemudian mereka mengingkari juga martabat kekufuran. So kufur ni bagi mereka satu je, takdzib. Dusta kan, kalau dia dusta kan maka dia kafir. Tapi kalau dia benarkan, selagi dia benarkan, dia tak kafir. Ini pun masalah. Baik. Kemudian penambahan dan pengurangan iman. Penambahan dan pengurangan iman, ini dalil-dalilnya. So kalau kita tengok ni dalil-dalil yang banyaklah sebenarnya, kalau kita nak bawa lagi, menunjukkan iman ni bertambah dan berkurang. So dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2, kita dah bacakan tadi, At-Taubah ayat 124, Al-Mudaththir ayat 31. Kemudian hadis ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubi ar-rajuli hadimin ihdakunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang kurangnya agama dan kurangnya akal bagi orang wanita dari sudut pengamalan mereka, ada kekurangan. Kemudian hadis akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. So Allah Ta'ala perintahkan keluarkan daripada neraka ni siapa sahaja yang ada dalam hatinya iman sebesar biji sawi, menunjukkan adanya iman itu bertahap-tahap, adanya penambahan dan pengurangan. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kalian hingga dia mencintai untuk seorang sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, At-Taubah ayat 124, Al-Mudaththir ayat 31, jelas Allah Ta'ala sebut apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ammal ladzina amanu fazadathum imana, Allah Ta'ala orang-orang beriman dia bertambah iman. Wa yazdadal ladzina amanu imana, orang beriman dia bertambah iman. So mantuk pada ayat itu menunjukkan
apa pengisbatan, penetapan apa dia kita kata iman itu bertambah. Mafhumnya iman juga menerima pengurangan. Sebab apa yang menerima penambahan, menerima juga ia akan pengurangan. Apa yang menerima penambahan akan diterima juga pengurangan. So, iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. So, itu dia punya kaedah dia. Baik, sudut iktibar penambahan iman dan pengurangan iman. Baik, ini kita tengok panjang kita nak bahas kan. Baik. So, tak tahu ada masa lagi atau tak. Kita 11.30 habis kan. Okay, kita tengok sikit lagi soalan. Baik, anda tengok soalan kejap. Baik, bolehkah tolong terangkan perkataan makna sebutan Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan maksud dengan ingkar agama dan faham. Baik, Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah banyak. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita tak boleh terjemah. Tak boleh terjemah. Ini istilah penamaan. Istilah penamaan kelompok firqah. So kita tak boleh terjemah Khawarij ni orang yang keluar, tak boleh. Jabariyah ni orang yang memaksa, tak boleh. Atau orang yang tak boleh. Mu'tazilah ni orang yang i'tizal, orang yang apa dia kita kata berpisah atau meninggalkan. Tak boleh. Jahmiyah nak terjemah apa? Dalam bahasa Melayu nak terjemah, maksudnya kita sebut dah tadi, anda dah sebut secara ringkas. Anda dah sebut tadi secara ringkas. Maksudnya Khawarij ni orang golongan yang keluar memberontak pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka yang beranggapan bahawasanya orang yang melakukan maksiat ataupun dosa besar terkeluar daripada Islam. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu Khawarij. Jabariyah adalah golongan yang beranggapan bahawasanya manusia ini, makhluk ini dipaksa oleh Allah, tidak diberikan pilihan. Itu Jabariyah. Mu'tazilah pula golongan dinisbahkan kepada Wasil bin Atha yang keluar pada zaman iaitu murid kepada Hasan al-Basri, yang ada dia punya akidah dia, antaranya iaitulah mereka juga sepakat dalam Khawarij dalam isu iman tadi. So kita tak mau bincang, kalau nak buka dia panjang kan. So secara ringkas itulah Mu'tazilah ni dalam isu iman, dalam masalah iman ni dia bersama dengan Khawarij dari sudut mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Cuma mereka berbeza pada nasib nasib pelaku dosa besar itu di akhirat. Adakah kekal dalam neraka ataupun sebaliknya. Baik, Qadariyah golongan yang menafikan qadar. Mereka yang menafikan qadar. Mereka mengatakan manusia ni free will. Maksudnya innal amra unuf. Allah Ta'ala tak tahu. Mereka menafikan ilmu Allah. Kemudian mereka menafikan ilmu Allah dan mereka menafikan qadar. Kerana ilmu termasuk daripada apa dia kita kata asas iman kepada qadar. Kita beriman dengan ilmu Allah yang azali. Baik, Jahmiyah golongan yang dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan At-Tirmizi, mereka yang menafikan dan menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu Jahmiyah. Baik. Baik, saya ingin tanya pendapat adik-beradik serta ibu saya sendiri berfahaman murji'ah ini. Mereka telah menyertai ajaran yang telah difatwakan sesat oleh Jakim. Baik, jadi orang yang masuk dalam fahaman murji'ah, maksudnya Afwan, tak dapat dengar. kita tengok balik ni, kita nak faham dari sudut apakah perkara yang kita nak tengok dari sudut penambahan iman dan pengurangan. So kalau kita tengok ulama bahaskan dari sudut sudut ni, kalau kita tengok dari sudut iktibar, maksudnya iktibar ni kita tengok apa yang kita boleh tengok dari satu sudut tentang iman ni.
So contohnya yang pertama dari sudut iktibar sudut awal penurunan Quran dan ketiga setelah sempurnanya penurunan. Contohnya maksudnya tak sama dengan orang yang di zaman ketika awal penurunan Quran dengan ketika setelah sempurna penurunan Quran, iman orang yang berada di awal penurunan Quran dengan setelah selesai penurunan Quran tak sama iman mereka yang berada di awal dan mereka yang sudah sempurna penurunan Quran. Maksud penurunan Quran ni syariat telah lengkap. So tak sama. So kita tengok situ perbezaan iman. So itu kita kena faham, tak sama kan. So tak sama. Baik, tiba dari sudut sampai hujah atau belum. Sama juga macam orang yang sampai hujah atau belum sampai hujah. Orang yang berada di Amazon, di dalam hutan Amazon, so tak sama kalau iman dia dengan iman yang orang yang berada di bandar dari sudut dia dah sampai hujah. So itu kita tengok dari sudut sampai atau tak hujah, maksudnya dia memberi kesan dalam kita kata apa dalam penambahan atau pengurangan iman. Sebab tu tak sama antara tanggungjawab para sahabat yang dapat syariat daripada Nabi SAW dengan tanggungjawab Najasyi yang dia berada di negara yang dikelilingi oleh orang-orang kafir Kristian ketika itu dan dia seorang-seorang saja masuk Islam. Tak sama maksudnya iman dia dengan tanggungjawab iman dan juga iman sahabat dengan yang berada di sekeliling Nabi dengan orang yang berada di jauh Nabi, tak sama. Itu dari sudut sampai hujah atau belum. Dari sudut tahakkuk, yakni terrealisasi sebab perintah dan ketiadaan. Contohnya yang ketiga ni dari sudut tahakkuk sebab atau terrealisasi sebab ni, sebab kita tengok contohnya orang yang telah terrealisasi baginya sebab ataupun syarat-syarat untuk mengerjakan haji contohnya. Maka dia pun mengerjakan haji sebab dia dah mampu. Dia iman orang yang mengerjakan haji, maksudnya berbezalah kalau dia dah maksudnya dia melaksanakan haji dan dia mengeluarkan zakat, iman dia ketika itu sudah tentulah bertambah dan lebih baik berbanding dengan orang yang belum mengeluarkan zakat. Itu contoh dari sudut iktibar, dari sudut tahakkuk, terrealisasi sebab perintah dan ketiadaannya. Iktibar dari sudut banyak amalan dan kualitinya. Ini pun kita kena tengok. Sebab itu mukmin terbahagi kepada 3 martabat dalam Quran. Allah kata Ta'ala bagikan sabiqu bil khairat, mereka yang melaksanakan amalan fardu dan sunat. So ini orang yang paling sempurna iman dia. Muqtasid, mereka yang melaksanakan amalan fardu semata dan meninggalkan perkara haram. Ni dia lebih bawah sedikit berbanding dengan sabiqu bil khairat. So dia iman masih ada tetapi berbeza dari sudut tingkatan iman disebabkan oleh kualiti amalan dan banyak amalan. Zalimun li nafsihi, mereka yang ada kekurangan dalam amalan fardu dan tidak terjebak ataupun terjebak dalam sebahagian perkara yang haram. So mereka sudah tentulah iman zalimun li nafsihi, mereka yang menzalimi dirinya lebih kurang berbanding dengan muqtasid dan sabiqul khairat. Itu dari sudut iktibar, dari sudut banyak amalan dan kualiti. Yang kelima, iktibar dari sudut kekuatan sebab penambahan iman. Ini dalam surah Al-Mujadilah dan surah Fatir Allah Ta'ala sebutkan tentang ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Kemudian dalam surah Fatir ayat 28 Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut, hanya saja yang takut kepada Allah ni adalah ulama. So di sini kita boleh dapat maksudnya kekuatan sebab ilmu. Ulama itu dia lebih beriman berbanding dengan orang yang bukan ulama. So, sebab Allah Ta'ala bezakan. Sebab itu dia dari sudut kekuatan sebab penambahan iman tu ada bagi ulama. So iman ulama sudah tentulah lebih berbanding dengan orang yang awam. Itu maksudnya. Jadi masalahnya kalau ulama iman dia lebih nipis berbanding dengan orang awam tu bahayalah kan. Itu mungkin ulama ahlul kalam kan, bukan ulama ahli sunnah. Baik, so dari sudut kekuatan sebab. Yang keenam, iktibar dari sudut ijmal dan tafsil. Maksudnya orang yang tahu kenal Nabi Muhammad secara umum, secara ijmal, iman dia tak sama dengan orang yang kenal Nabi Muhammad secara tafsil. Orang yang kenal Nabi Muhammad ni daripada kecil, datuk dia kemudian kenal tentang sejarah hidup Nabi Muhammad ni dengan detail, iman dia sudah tentulah lebih bertambah berbanding dengan iman orang yang tahu tentang Nabi Muhammad hanya ijmal. Hanya dia tahu Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Okey, dia tahulah, tapi dia tak kenal Nabi Muhammad dengan betul-betul, dengan terperinci. So berbezalah iman dari sudut ijmal dan tafsir. Yang ketujuh, iktibar dari sudut zikir dan kelalaian, ghaflah. Maksudnya iman orang yang berzikir, yang menjaga zikir tak sama dengan iman orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang tak berzikir. So nampak? So perbezaan itu disebabkan oleh iktibar sudut-sudut yang kita tengok ni, 7 sudut yang kita sempat
lihat. Baik, yang terakhir kita tengok tadi, kita janjikan apa beza antara iman mutlak dan mutlaqul iman. Al-imanul mutlak dengan mutlaqul iman. Iman mutlak maksudnya iman yang sempurna, yang menatijahkan masuknya seseorang ke dalam syurga dan keselamatannya daripada api neraka. Ini ternafi kepada pelaku dosa besar, sebab itu mereka diancam dengan nas-nas ancaman tentang neraka al-wa'id. So, iman mutlak maksudnya orang yang dia masuk syurga dan diselamat daripada api neraka. Contohnya macam orang yang Nabi SAW bagi kita 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka yang alladzina la yaktawun, mereka yang tak kait, mereka yang la yastarqun, mereka yang tak minta untuk diruqyah. Wa ala rabbihim, kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak berpercaya kepada sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. So mereka akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. So ini contoh iman mutlak. Maksudnya iman mereka sempurna. Iman mereka sempurna yang menyebabkan mereka masuk syurga dan selamat daripada neraka. Tak masuk neraka. Tapi pelaku dosa besar, dia tak dapat benda tu. Maksudnya dia bukan iman, dia tak imanun mutlak. Sebab dia akan diancam dengan nas-nas ancaman tentang neraka. Dia akan dimasukkan dulu dalam neraka, kemudian setelah itu barulah dia akan dikeluarkan. Tak macam Khawarij tadi masuk kekal dalam neraka selama-lamanya kan. Okey, so beza kita dengan ahli sunnah dengan Khawarij. Mutlaqul iman iaitu asal bagi iman. Usul agama, usul iman yang tidak sah iman melainkan dengannya. Yang ni kita tak boleh menafikan dari pelaku dosa besar. So, kalau pelaku dosa besar tadi kita kata dia ada tak al-imanul mutlaq? Dia tak ada al-imanul mutlaq, tetapi dia ada mutlaqul iman. Sebab dia ada asal iman. Orang yang buat dosa besar, dia ada tak iman dia kepada Allah? Dia ada. So menunjukkan mutlaqul iman. So dia tak boleh kita nafikan mutlaqul iman ni daripada pelaku dosa besar. Sebagaimana yang dinafikan oleh Khawarij, Mu'tazilah, yang ini golongan al-Wa'idiyah tadi. Baik, jadi saya rasa cukup setakat itu. Semoga apa yang kita sampaikan ni dalam bentuk ulang kaji ni dapat merungkailah sedikit tentang isu berkenaan dengan iman. Dan sudah tentulah kita kena fahamlah kenapa bila kita dah jelaskan ini, kita dapat fahamlah kenapa ada orang yang beranggapan iman itu maksiat tak memberi kesan kepada iman. Inilah puncanya. Kenapa ada orang yang hari ini dia beranggapan bahawasanya minta kepada selain Allah tu masih lagi boleh, minta berdoa kepada wali itu masih lagi boleh. Sebab inilah puncanya. Kenapa ada orang yang beranggapan bahawasanya Abu Talib tu masih lagi mukmin, Fir'aun tu masih mukmin? Sebab inilah puncanya. Kerana tidak faham tentang takrif iman dan apa yang dipegang oleh ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah jadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai masuk dalam timbangan amalan soleh kita, dan memberikan kita taufiknya, hidayahnya, petunjuknya untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukannya hujah yang akan mendakwa kita. Wal'iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.